Ini kita akan mulakan untuk chapter rancangan operasi. Bab 7 rancangan operasi, operation plan So yang ni yang berkaitan dengan kilang ataupun kilang buatan nak menukarkan daripada barang mentah kepada barang siap. Contohnya kilang buat kalipap kan, daripada bahan mentah daripada tepung semua, inti dan sebagainya, dan proses dan dapat barang siap. So dan kalau perkhidmatan pula ialah dari segi operasi perkhidmatan, dia mungkin tak melibatkan pembuatan, dia hanya menjualkan, perkhidmatan menjual, mengundi rambut dan sebagainya. So yang ini kita akan sentuh sikit lah. Kita asingkan jugalah yang berkaitan pemilangan dan perkhidmatan. Jadi kalau bab ini untuk pengetahuan asas mengenai pengurusan operasi dan juga rancangan operasi lah bagi perniagaan kumpulan masing-masing. So kalau macam kalau kita perhatikan, kalau di China kan, kalau gambar tu, gambar yang ada kat skrin ni ialah gambar tu lah, apa, mesin tu yang menyusun surat-surat kat China kan. So banyak mesin tu, tengok kat gambar tu kan. Nampak? Tak ada keluar. Okay. Mesin banyak. Yang banyak dekat apa, banyak dekat China lah. So yang ini contohnya mesin, dia akan bergerak tau. Dia akan pergi ke ni lubang-lubang ni. Ini contohnya postcode lah. Contohnya kalau KL ni 8100, Kedah dan sebagainya lah, dia pindahkan semua ikut postcode masing-masing kan. Kat perhatikan surat kan, dia nombor postcode. Semua bergerak kepada apa, nombor-nombor dia. Penyusunan ni lancar lah dan tepat. Salah nombor, salah lah ni. Kalau kita gunakan orang kan, nak bagi kerja, jadi gaji lagi kan, orang kata salah lah. Yang ni cepat, tepat, banyak urusan boleh diuruskan. Untuk apa pasal Setakat ni China dengan Jepun je yang gunakan robot kan, yang dah guna. So kalau yang macam Malaysia belum lagi kita masih lagi bekerja JNT sebagainya. So dalam yang ni kita ni lah dia punya bahagian-bahagian yang penting. So apa yang dimaksudkan pengurusan operasi ni, proses di mana sumber-sumber yang dari sistem yang ditetapkan akan dipadu dan ditukar menjadi satu output yang mempunyai nilai tambah. Maksudnya sumber-sumber yang ada kita gunakan secara optimum, dipadu, ditukar, yang dia punya hasil dia, output dia ialah yang berkualiti kan, yang berkualiti, yang ada, yang sedap, yang tepat. Macam tadi post tadi, barang tu contohnya, post tu contoh awak perkhidmatan post penghantaran barang kan, barang tu kita janji dalam 3 hari, sampailah dalam 3 hari. Tak adalah apa, lambat seminggu 2 minggu. Sebab itu kalau nak menghasilkan apa perkhidmatan yang baik, mungkin kita akan gunakan lah buat investment kan. Sumber-sumber menjadi apakah jenis-jenis sumber, iaitu apa, banyak bukan sekadar tenaga pekerjanya, tenaga pekerja yang apa, pekerja yang mahir, yang apa, yang pengalaman, yang cekap, yang cepat. Tak semestinya cepat kan, cekap optimum, kerja yang berdedikasi yang perlu kita jagalah. And then bahan mentah yang berkualiti kan. Kalau contohnya kita nak menghasilkan nasi goreng yang sedap, so kita perlu bahan mentah yang fresh kan, ayam kan, ikan. Contohnya nak masak apa, ikan siakap 3 rasa, ikan tu sendiri
Bahan mentah sendiri tu lah bahan yang baru Mengejapkan je kita ambil. Tak adalah macam dah sebulan, dah setahun dalam peti ais. Jadi dia rasa dia dah macam kita makan je lah, makan kopok je lah, macam tak ada rasa dia punya manis dia kan. Ya. And then mesin dan peralatan. Jadi kita perlu ada apa, nak cepat macam tadi, nak mesin tu, nak post tu barang nak dicapai dengan cepat kan. So kita perlukan contoh pasal tadi kan. So kita perlukan robot untuk menyusun, menyisir dengan cepat. Jadi kalau kita perlu ramai orang, berapa orang, kita masukkan dalam rak-rak kan. Kita masukkan tu salah rak ke kan, tak muat rak je kan. So salah rak di tempat lain lah. Dengan adanya robot-robot ni, dia masukkan dalam lubang-lubang yang telah disediakan. Jadi situ memang kawasan lah. Kalau Wikulai untuk postcode 81,000 kan. Kalau Pasir Gudang berapa? 81750. Jadi yang berkaitan dengan tu semua masukkan dalam ikut kod masing, postcode masing-masing kan. Mesin dan peralatan kaedah kaedah ni maksudnya yang paling laju lah, yang paling cepat macam mana cara. So kita kena jangan guna kaedah yang lama je kan. Macam awak nak buat, ada orang, setengah orang buat business plan ni 3 bulan tak ada siap. Tapi kalau kita ada kaedah kan, macam mana nyusun lah, macam mana awak ni plan buat. Disusun jadual tu. Plan tu kena ada. Apa-apa nak buat, planning tu mesti kena ada. Kalau tak ada planning, tak boleh. Mana nak mula, mana nak kan. Betul. Bila nak ni kan, target ni punya siap. So tu kaedah lah. Kalau kita main yang lama, tak ada kaedah yang baru kan. Macam mana sekarang ni kita nak COVID-19 kan. Macam mana kaedah nak menghapuskan COVID-19. So tu ada kaedah dia. Mungkin yang kalau tak ada vaksin dia, penjarakan sosial kan. So kalau nak menghapuskan terus, mungkin kita kena ada vaksin. Itu pun kena cari kaedah yang terbaik kan. And then teknologi. So kita boleh gunakan teknologi ICT-nya kan, teknologi terbaru. Kalau dalam bidang pemasaran kan, kita ada teknologi nak memasarkan barang yang cepat dan sebagainya. Maklumat mana maklumat yang baru. Jadi nak tahu nak jual barang-barang perubatan kan. So dapatkanlah maklumat baru yang mungkin harga yang murah kan, dapat pengiktirafan dari kementerian dan sebagainya. Dan modal pun kena ada jugalah. Walaupun sedikit, ia penting. Tak boleh dinafikan walaupun orang kata tak perlu modal dan sebagainya, tapi sekurang-kurangnya ada modal untuk kita beli apa yang kita perlukan untuk bangun operasi. So inilah proses pengeluaran kita lah. Input yang kita ada tu bukan sekadar bahan mentah saja. Semua tu nak digembling, dipadu, tanah, buruh, modal, kesawanan. Kalau kesawanan tu ialah lebih pada sikap lah. Sikap kesawanan tu, sikap kerja, sikap pengurus untuk meningkatkan output, memastikan output yang baik ataupun pekerja yang sikap bekerja untuk melayan pelanggan kan. Respon pelanggan. Contoh kalau kata, kalau awak sebagai ejen insurans kan, kalau awak ambil je tiap bulan, tapi bila berlakunya nak claim, kita cari elah pula. Tak nak bayar. Ataupun tak lawat pun, kurang pun lawat lah kan. Pada berlaku tu dah betul-betul orang tu accident kan, dia terkangkang lah kan dekat hospital. Tapi kita masih datang dan tak bayar kan, tak layak pun. Dah memanglah mungkin tak layak, tapi sekurang-kurangnya dia tanya khabar ke, berjumpa, ataupun mungkin awak pun ada mungkin sedekah sikit dengan duit kita kan. Kekayaan kita yang kita ada dapat apa, komisen kita dapat kasih sedikit. And then daripada input tu kita gambling, kita akan proses semua kan. Itu ada proses ni yang kamu buat sikit, dan hasil output dia. Output yang apa? Yang menilai lah barang yang berkualiti, layanan yang baik, makanan yang sedap, memuaskan. Itulah proses pengeluaran.
Yang inilah kalau contohnya nak kira indeks probability senang je lah. Output bagi input. Contohnya kalau awak punya output ialah 2000, input dia 1200, bahagikan lah jadi 1.67. Kalau awak nak tambahkan kos operasi contohnya, kos input bertambah, output pun kena tambah lah. Jangan input tambah, output tak tambah. Itu nama kan indeks probability. Contohnya ni macam mana nak kira, kos operasi 40,000, output dia 60,000. Inilah catat alih lah. Ni awak kena hafal lah. Kerja-kerja maksudnya awak kena susun. Awak kata tadi awak nak buat business plan, awak kena susun kerja kan. Mana yang mula, mana yang nak dalam proses, nak siapkan bila. So semua tu senarai, yang awak kata senarai tu awak kena susun mengikut turutan bagi menghasilkan satu produk ataupun perkhidmatan. Contohnya kalau awak nak bersiap kan, kena pakai apa, ikutlah turutan dia kan. Jangan pakai seluar baru pakai spender kan. Itulah macam Superman pula. So kita ni ikut turutan, ke spender ni ke seluar. Macam juga awak semayang kan. Dia turutan dulu. Ambil semayang ataupun diri dulu kan. Jangan awak terus sujud kan. So turutan tu penting. Sebab tu saya hadapkan turutan. Kalau tidak nanti tak dapat nak menghasilkan produk yang baik. So kita akan simbolkan melalui carta ataupun melalui simbol-simbol. Kalau bulat adalah proses. Proses, contohnya proses apa? Proses menggunting. Ini lebih pada verb lah. Verb, katakan dia menggunting, memotong, apa lagi? Proses memasak, menggoreng, membungkus, itu proses. Kalau 4 segi lebih kepada pemeriksaan, testing kan, kualiti, percubaan. Contohnya kalau satu handphone ni dah siap contohnya, test lah sama ada boleh function tidak kan. Test dia berapa, contohnya nak tahu bateri yang bertahan, so guna cakap selama macam-macam test kan bateri kan, sama ada kita tinggalkan kan, ataupun kita bercakap, bila bercakap berapa jam, bila kita tinggalkan dapur internet berapa jam, dengan internet semua kena buat pemeriksaan. So pemeriksaan ni pun penting lah. And then pergerakan, pergerakan ni kita move daripada satu barang ni pindah ke mana, pindah ke department lain kan. Gerakan, proses tu pergerakan lah. Lepas tu ke mana, department apa, ataupun mungkin perkhidmatan. Kalau dari segi perkhidmatan ialah pelanggan tu bergerak contohnya kan, masuk dan duduk, itu dah pergerakan. Penangguhan pula, itulah kita tunggulah, delay kan. Kata D ni D tau, itu ada delay ataupun penangguhan. Penangguhan contohnya kalau nak masak donat kan, kita perlu tunggu kan tepung tu supaya kembang. Boleh tak awak letak yeast, awak uli-uli terus goreng, tak jadilah, tak kembang lah. Itulah penangguhan. Perlu, bukannya kadang-kadang ada satu perlu, ada satu memang penangguhan tu berlaku, kita tak nak elak. Contohnya apa, kerja tak datang, ataupun menunggu kelulusan, ataupun mesin rosak ke So sebarang kes penangguhan yang memerlukan masa, so kita simbolkan sebagai penangguhan. And then simpanan ialah segitiga ke bawah, muncung ke bawah yang muncung ke atas pula. Simpanan maksudnya kita simpan untuk ini biasanya berlaku sebelum kita nak jual lah, simpan dalam stok kan. Itulah proses penyimpanan. Yang banyak ialah proses ni, contoh yang ni contoh proses-proses untuk membuat baju. Proses nak buat baju macam mana, daripada bahan dulu. So kita beli bahan ialah proses bulat, simpan bahan, sebab beli banyak kan, simpan, and then potong kain, proses. And then daripada satu ke satu ni lah disibukkan dengan ni lah, anak panah lah. Next step, pemeriksaan kualiti. Itu ialah apa, pemeriksaan yang 4 segi kan. And then pergerakan, maksudnya dia gerak ke department lain tu, anak panah.
Ini proses jahit pula. Ini gosok, bungkus, simpan. So semua ni kalau tulis ni, inilah proses turutan Tengok kata tadi, ikut turutan. Dan kita wakilkan menggunakan simbol. Kenapa simbol ni? Sebab kita nampak tak payah tengok ni pun kita faham mana kita nak buat pemeriksaan kat sini kan. Mana kita perlu gerakkan kat sini. Ada step, ada catat dia. Kita nampak daripada jauh ni kita nampak daripada jauh tu. Kalau kita tulis pun, tulis saja tanpa tag ni, ni boring kan. So tanpa benda mana satu nak kena simpan so kita simbolkan and then perancangan kumpulan bahan satu kaedah untuk menentukan kuantiti bahan. Berapa banyak yang awak perlukan untuk membuatkan satu produk lah So kadang-kadang awak kena tahu bahan-bahan yang awak perlukan kan. Nak masak masak nasi goreng berapa contohnya kita buat banyak untuk nasi goreng, nasi ayam contohnya ada kenduri 1000 orang. So berapa kuantiti yang diperlukan Kalau dalam perkhidmatan pun sama, gunting rambut kita perlukan berapa banyak shave ke, dia punya shaver kan, sebagainya. Kalau kena pasti bahan-bahan yang diperlukan, buat anggaran untuk kuantiti bahan yang tentukan pembekal. Ini yang saya rasa awak tak ada masalah pembekal kan. Pembekal ni kita pilih 3 yang terbaik, yang mampu menawarkan barang yang berkualiti, harga yang kompetitif, patut dan dapatkan harga. So penentuan pembekal ni pun agak sukar lah So dia memerlukan penelitian supaya jangan kita pilih yang tak mampu dan sebagainya. Yang ini kita skip dulu. Okay. And then ni perancangan kapasiti operasi. Yang ni lebih pada kiraan, kita memang tak ada lah, lebih very complicated. And then kapasiti operasi ni kita menentukan bilangan tenaga bekerja dan bilangan mesin. So berapa banyak mesin yang perlukan, awak pastikan lah, tengok pada kita punya keperluan lah. Dan tenaga bekerja boleh kita bahagikan kepada 2, iaitu buruh langsung dan buruh tak langsung. Apa maksud buruh langsung ni? Ialah yang awak nampak dia bekerja secara langsung, directly awak nampak dia bekerja. Tapi kalau yang tak langsung ni ialah support. Contohnya kalau KPJ tu sendiri, buruh langsung ni ialah doktor yang bekerja kan. Tapi yang tak langsung ni ialah bahagian kerani, bahagian membersihkan, cleaner, and then mungkin staf-staf kewangan kan. Itu yang tak secara langsung. So kita bahagikan buruh kepada ni labor lah, atau staff, overhead baruh langsung dan baruh tak langsung. Sebab itu dinamakan overhead. Overhead adalah indirect kos-kos yang tak langsung. Dan bahan juga kita bahagikan 2, iaitu bahan langsung dan bahan tak langsung Dan langkah dalam perancangan mesin, kena pasti dan senaraikan jenis mesin. Dan jangan sampai salah beli mesin. Mesin yang tak perlu pun nak beli kan. Contohnya kalau restoran nak beli oven yang besar-besar, tak perlu rasanya contohnya kan. So yang perlu untuk restoran contohnya gitulah, untuk dapur, peti ais dan sebagainya. Tentukan bilangan mesin yang perlu, kena pasti pembekal yang boleh membeli pembekal mesin yang diperlukan. Okey, susun atur ruang operasi. Yang ini kalau contohnya kita buat susun atur ni, kita sebenarnya dia kena daripada awal lah. Kalau tidak susah kan. Sebab nanti bila awak salah susun, nanti nak kos baik semula, nak tukar semula, nak renovate balik, susah lah kan. Sebab dia akan digunakan lama. Contohnya kalau pergi KFC kan susun atur dia macam mana kan, nampak menarik, nampak selesa, nampak senang untuk macam-macam. Suatu ni dari semua aspek lah, kat dapur dia, dekat ruang makan dia, supaya senang untuk deliver barang untuk masak. So kita ada jenis susun atur berdasarkan reka cerita produk. Reka cerita produk ni contohnya ni lah, bahagian yang ni pemasangan ni lah, pemasangan kereta. Jadi kalau macam awak ni lah, awak nak pasang ni, so
biasanya kita cat dulu ke cat kemudian gitulah kan. Biasa orang pasang dulu. Pasang Dia dulu baru dah cat pasang kan. semua, dah complete semua, baru dia transfer ke bahagian cat. Lepas tu kita ada pastikan lah dia punya tu berdasarkan produk tu sendiri, supaya kalau macam berdasarkan proses awak senang hospital. Apa proses dalam hospital? Contohnya kalau seorang pesakit tu, apakah proses yang perlu dia lalui seorang pesakit tu yang orang kata dia sedang orang kata mesti masuk ni rawat. Apa proses dia perlu lakukan? Dia kena register dulu. Register dulu, kalau register lepas tu jumpa medical officer dulu. So lepas jumpa medical officer, nanti bila perlu benda tu dia refer pada konsultan. So nanti medical officer yang akan keluarkan satu surat. So refer pada konsultan lah. So bila refer pada konsultan akan tengok, akan rawat dia lah, akan tengok dia buat x-ray ke, ambil darah ke, apa yang berkaitan yang dia nak buat. Kalau lepas tu, kalau perlu dia admit, dia terus akan admitkan terus. So hospital ni dia tak ada dah awak terus datang tu masuk rawat, tak boleh kan. Dia mesti melalui proses. Dia proses. Dia tak boleh jumping lah. Berdasarkan pemasaran ni dah lebih kepada bangunan tu sendiri macam Aeon, macam Tesco, nampak menarik. Itu orang lebih suka pergi ke sana dan menggalakkan pelanggan untuk membeli barang. Macam satu lain tarikan lah kan, dengan cat dia yang cantik, susunan dia, ni ruang makan yang menarik, ada dia punya dari penarikan, ada yang nak duduk lihat dekat sofa, ada yang nak duduk tabletop kan, tabletop yang lebih simple yang lebih santai dan sebagainya. Ada yang nak berdiskus, perlukan meja dan berhadapan dengan ni yang berdasarkan pemasaran dia lebih cantik. Ni kalau supermarket biasanya susunan, contohnya pakaian dia tak boleh dekat dengan daging kan. Betul. Nanti berbau. Ataupun mungkin barang-barang yang cepat habis, contohnya sayur, daging, dia biasanya dekat bawah kan. Kalau yang barang yang jarang orang beli, TV dan sebagainya, dekat atas kan, supaya senang untuk kita untuk urusan distribution ke atau loading ke. Lokasi pun awak kena pilih juga. Kalau boleh dekat dengan pelanggan dengan kemudahan. Orang nampak lah. Sebab itu kalau 7-Eleven tu memang, kalau perhatikan, buat kajian sikit, 7-Eleven memang tempat strategik biasanya. Memang tempat strategik. Itu nombor satu lah. Sebab kalau awak nak berniaga, dia kat tempat-tempat kawasan perumahan orang. Kalau awak nak berniaga kat tempat dekat 7-Eleven. Sebab dia dah buat survey dah pun. Okay. Sebab situ biasa. Sebab tu memang sewa mahal lah. Tapi tak apa, sewa mahal, orang ramai beli daripada orang tak beli kan. Produk bekalan bahan mentah biasanya untuk dekat lah. Biasanya kedai kopok biasanya dekat dengan laut kan, kilang kelapa sawit dekat dengan kebun. So berdekatan dengan berdekatan dengan kemudahan bahan mentah, penerima kerja yang ramai dan pelaburan jangka panjang, contohnya pembinaan. So itu memerlukan kawasan yang luas dan sebagainya. Dan faktor ni awak kena kira tau, lokasi ni. Jangan awak ambil tengok murah tapi tak ada orang, jauh. So kena ni habisi jarak, pekerja pun senang dapat, adanya kemudahan, ramai orang, harga tanah dan faktor. Jadi awak semua kena ambil kira. Dia ada pemberat dia masing-masing kan. Mungkin yang paling penting ialah mungkin harga tanah merujuk pada sewaan. Contohnya harga sewa awak memerlukan sewa yang rendah. Dan perbelanjaan operasi, ni lah yang harta yang tak awak katakan. So kita punya kelas operasi department dia. So, kita boleh kelaskan department tersebut kepada belanja harta, bulanan dan lain-lain belanja. Harta ni lebih kepada yang modal lah, yang kos tinggi dan sekali awak bayar dan dia merupakan harta awak. Manakala bulanan ni lebih kepada belanja expenses, expenses bulanan, yang contohnya bayar gaji, itu dah burn biasanya.
bayar gaji, bayar sewa. Itu dalam komitmen bulanan lah. Okey. Bayar interest, bayar pinjaman dan sebagainya. Dan lain-lain belanja ni tak masuk dalam ni lah. Antara harta atau bulanan, contohnya insurans dan sebagainya. Ini contoh-contoh belanjaan renovasi mesin peralatan, rumah suai, termasuk dalam harta Kalau rumah suai ni, kalau tak ada rumah suai pun tak boleh juga. Kena renovation cantik-cantik kan, dulu macam kereta, kalau tak cat, tak letak aksesoris dia, tak ada aircon, tak ada radio pun tak boleh juga. So nak jual kita rumah, kalau tak ada tak cat, rumah tak cat tak ada. Sekarang ni dah mula ada aircon kan. Rumah suai tu pun termasuk dalam harta Dan untuk bulanan tu bahan mentah, sewa, gaji dan yang lain lah, contohnya deposit, pakar runding yang kita kena bayar, cas-cas profesional. Okay. So ni kalau McDonald, apakah aktiviti dia? Tapi sekarang McDonald dengan KFC mana lebih menonjol? Kalau tengok serial, mana lebih menonjol? Orang lebih ke pada saya orang lebih ke McDonald daripada KFC ni. Tapi kalau ikut daripada dia punya tu, kesedapan dia lebih KFC pada saya. Tapi orang lebih ke McDonald. Itu satu tarikan dia punya iklan ataupun dia punya ada market dia lah kan. Untuk dia lebih kepada iklan kan, penunjukan suasana kedai dia, restoran dan sebagainya. Macam saya pun lebih suka ke McDonald, sedangkan pada saya McDonald tu dia punya tu tak rasa hebat yang KFC. Tapi lagi pun bukannya selera kita. Biasa kita nasi ayam, nasi lemak kan. Tapi kita masih lagi nak pergi ke sana, terpanggil. Disebabkan apa? Disebabkan pengaruh iklan lah, lebih kepada iklan, layanan, lepas tu servis dia yang cepat. Dan yang ni awak dah sediakan semua tu kan. Untuk semua ni awak kena sediakan jadual renovasi. Sebenarnya itu untuk guna awak sebagai panduan berapa bajet dia, berapa ringgit yang dibelanjakan. Okey, kita dah habis.